Maka orang-orang yang beriman dan beramal disayangi oleh Allah. Bila Allah sayang, maka Allah letakkan perasaan sayang kepada dia dikala dalam hati hamba-hamba dia. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis ini sahih dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim, wal lafzu lahu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza habba 'abdan da'a Jibril. Bila Allah sayang kepada mana-mana hamba dia, maka dia panggil Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Jibril, aku sayang kepada hamba aku fulan, hendaklah kamu sayang. Fayuhibbuhu Jibril. Jibril pun sayang. Summa yunadi fis sama'. Jibril pun bagi tahu kepada penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Allah Taala sayang kepada fulan, hendaklah kamu sayang. Fayuhibbuhu ahlus sama'. Penduduk langit semua sayang. Summa yudha'u lahul qabul fil ardi. Kemudian Allah Ta'ala letak orang ini diterima oleh masyarakat di bumi. Jadi kita kata Alhamdulillah. Tapi sebaliknya bila Allah Ta'ala benci, tak suka pada mana-mana hamba dia, dia panggil Jibril. Jibril beritahu pada penduduk langit, kemudian orang atas dunia pun benci. Itu kita kena tengoklah benci sayang ini dengan miqyas, dengan parameter syariat. Bukan parameter nafsu. Kalau tengok parameter nafsu, orang yang disayangi oleh netizen siapa? Ahli-ahli maksiat. Ahli-ahli, kita tak sebutlah kumpulan mana-mana, yang penting ahli maksiat mereka dapat. Kadang-kadang wanita kita muslimat kita ni sabar bertepik-tempit, tengok pelakon ke, tengok penyanyi yang dia minat, tak kira lah penyanyi negara mananya, Melayu ke, Korea ke apa benda. Oh, penyanyi Korea mati, punya pasal lilin, oh wanita, anak-anak orang Islam begitu sayang, kita kata itu bukan tanda dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun ramai disayang oleh ahli bumi, tapi miqyas, parameter kita nak tahu betul tak betul, kita tengok kepada kedudukan syariat dan sunnah yang diamal oleh mereka. Itu yang menjadi tanda kepada kita. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat 97. Fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin wa tunzira bihi qauman ludda. Maka sungguhnya kami mudahkan turunnya Al-Quran ini dengan bahasamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni bahasa Arab, ialah supaya engkau memberi khabar gembira dengannya kepada orang-orang yang bertakwa, dan supaya engkau memberi amaran dengannya kepada kaum yang degil dan ungkal di dalam kekufurannya, wal iyazubillah. Tengok ayat nota 844, yakni Al-Quran diturunkan oleh Allah dalam bahasa Arab, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah supaya baginda sallallahu alaihi wasallam membacakannya kepada umat manusia dan menyampaikan berita gembira dengan balasan syurga kepada orang-orang yang beriman, yang menjunjung perintah Allah dan meninggalkan larangannya, sebagaimana yang dijanjikan di dalamnya, dan juga supaya baginda sallallahu alaihi wasallam memberi amaran kepada orang-orang yang kafir, sebagaimana yang ditegaskan di dalamnya, bahawa mereka akan disiksa dalam neraka jika mereka masih berdegil dalam kekufuran. Dengan ini juga dapat dipaham bahawa alim ulama Islam yang mengetahui bahasa Arab dan bahasa-bahasa asing berkewajipan menterjemahkan dan menafsirkan Al-Quran ke dalam berbagai-bagai bahasa dunia untuk diketahui isinya oleh umat manusia umumnya. Kita kata Alhamdulillah, tugas ini telah dilakukan oleh para ulama Islam. Di Madinah Al-Munawwarah ada satu tempat, nama dia Mujamma' Malik Fahad Litiba'atil Mushafis Syarif. Raja Fahad, pusat cetakan Al-Quran Raja Fahad di Madinah. Saya ingat tuan-tuan dan puan-puan yang pergi ke Madinah suatu masa dulu pernah dibawa menziarahi kilang cetak Raja Fahad ini rahimahullahu taala. Jadi di kilang ini terjemahan seluruh dunia ada belaka, dicetak di situ. Bahasa Melayu ada, bahasa Jepun,
Jepun pun ada, bahasa Cina pun ada, Tamil, macam-macam bahasa ada. Kita kata jazahumullahu khairah kepada ulama Islam yang telah berkorban, bekerja untuk nak memahamkan Al-Quran ini kepada orang yang tidak memahami bahasa Arab. Dan juga Allah Ta'ala lah balas sebaik-baik balasannya kepada Tuan yang telah menumbuhkan kilang dan juga pusat penyebaran Al-Quran yang terbesar dalam dunia ini. Allah Ta'ala yajzihi khairah. Allah Ta'ala lah balas yang terbaik kepada mereka semua. Kita kata Alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, yang terakhir ayat surah Maryam yang terakhir, ayat yang ke-98. Wa kam ahlakna qablahum min qarn hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Dan amatlah banyaknya kaum-kaum kafir, mana ramainya kaum-kaum kafir. Kaum kafir mana? Qabla kuffari Quraisy, sebelum puak muhai Quraisy pada zaman Nabi. Telah kami binasakan sebelum kamu, wahai Quraisy. Engkau tidak menyedari ataupun mendengar suara yang sayup bagi seorang pun dari orang-orang yang telah dibinasakan itu. Tak tahu apa, kan? Tengok nota terakhir 845. Allah SWT mengakhiri surah Maryam ini dengan satu pengajaran yang memberi keinsafan, terutama kepada golongan yang masih berdegil dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana amatlah banyaknya kaum-kaum yang seperti mereka telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala pada masa yang lalu, sehingga punah ranah semuanya. Jadi Allah Ta'ala, hal tuhissu minhum, atau kamu perasan ke tidak apa yang telah berlaku kebinasaan kepada orang-orang yang dulu, ataupun tidak? Au tasma'u lahum rikza, ataupun kamu dengar suara rintihan suara mereka. Kita mengatakan kita tak dengar, kan? Kita tak dengar, tetapi kita tahu melalui wahyu yang Allah SWT ceritakan kepada kita, para jemaah sekalian. Jadi Alhamdulillah, surah Maryam yang penuh dengan pengajaran, yang penuh dengan iktibar. Yang pertama di antara pengajaran yang kita dapat di akhir surah ini, iaitu mana-mana orang yang cukup syarat. Apa dia syarat? Syarat yang pertama beriman. Syarat yang kedua beramal saleh. Kata di para ulama, di antaranya Al-Fudail Ibn Iyad, syarat nak jadi salehnya amal, yang pertama kena ikhlas. Ikhlas. Yang kedua, mesti amalan tersebut bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila orang ini beriman, beramal saleh, saya ja'alu lahumur rahman wudda, Allah Ta'ala akan jadikan dia ni disayangi oleh orang-orang yang saleh sepertinya juga. Orang-orang yang baik-baik akan menyayanginya dan akan kabul apa yang disampaikan. Maka itu yang kita katakan. Baik. Kemudian yang terakhir sekali, Allah Ta'ala beri tweet kepada kita peringatan bahawa wa'lamu, dunia ini akan hilang. Umat-umat yang terdahulu sudah berapa banyak, berapa ramai yang telah dibinasakan. Dan sekalaulah mereka itu orang yang baik, walaupun dia mati, tapi mereka akan dibangkitkan sebagai orang yang baik. Cuma kita bimbang hari ini mati dalam keadaan tidak baik, maka manusia akan dibangkit oleh Allah Azza wa Jalla mengikut apa yang ada dalam pegangan kepercayaan mereka. Mudah-mudahan Allah SWT anugerahkan kepada kita iman yang jitu, amal yang soleh, sehingga kita layak untuk menjadi orang yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla, disayangi oleh malaikat Jibril dan para malaikat di langit, dan disayangi oleh penduduk bumi dengan sebab kecintaan kita, al-ubudiyah, perhambaan kita terhadap Allah Azza wa Jalla, dan sekaligus melayakkan kita ke syurga insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, tamatlah surah Maryam. Alhamdulillah 13